Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sama-sama mendapat kerahmatan, keberkatan insya Allah subhanahu wa ta'ala dalam kuliah maghrib kita pada malam ni. Baiklah, sama-sama kita memulakannya dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minash-shami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bihidayatika kama nawartal arda binuris syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi'adadi ilmillah wa zinati arshillah wa midada kalimatillah bihaqqi azamati zatika ya arhamar rahimin. Amma ba'. Yang saya hormati pengurusi dan barisan kepimpinan surau ini, seterusnya tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan haji, tuan-tuan sahabat-sahabat muslimin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi kesihatan yang sempurna, dapat menunaikan amal ibadat yang mudah-mudahan setiap amal ibadat yang kita kerjakan, sama ada yang wajib maupun yang sunat, mudah-mudahan diterima di sisi Allah sebagai amalan, sebagai ibadah yang akan membantu menolong kita ketika kita berada di mahkamah Allah di padang mahsyar itu nanti insya-Allah. Tuan-tuan, untuk malam ni kita akan sambung perbincangan kita berdasarkan kepada kitab Permata Tauhid ini. Insya-Allah kita akan sambung di halaman 74, tajuk yang ke-18, penafsiran iman khilaf pada pengucapan dua kalimah syahadah. Tuan, nanti Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sedia maklum, bagi orang yang beriman pastinya dibuktikan melalui pengucapan kalimah syahadah itu. Dan insya-Allah kita akan sama-sama melihat dan membincangkan apa yang dihuraikan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani ini. Dalam kata pengarang, wa fussiral imanu bitasdiq wan nutqu fihi khulfu bitahqiq. Pengarang menyatakan dan ditafsirkan iman itu dengan tasdik dan mengucapkan dua kalimah syahadah
ada padanya khilaf dengan tahqiq. Ya tuan nanti Allah Subhanahu wa taala jadi nak sebutkan bahawa iman itu perlu ada pengakuan. Perlu ada pembenaran pengakuan dalam hati seseorang. Sebagaimana di antara yang disebut di kalangan para ulama usuluddin, di kalangan para ulama seperti Said Sabiq dan seumpamanya, menyatakan dalam pengertian definisi iman itu at-tasdiqu bil qalbi wat taqrir bil lisan wal amal bil jawarih. Iman itu yang didefinisikan sebagai pengakuan, pembenaran dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan pengamalan dibuktikan melalui pengamalan oleh anggota tubuh badan. Jadi kalaulah seseorang itu dalam melakukan pengucapan, contoh seseorang hanya melafazkan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, nakalnya budak ni, jahatnya budak ni, contoh diucap oleh seorang yang bukan muslim. Dia dengar orang Melayu bercakap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, budak ni masya-Allah, contoh dia boleh ulang macam tu. Adakah pengucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dari seseorang yang hanya sekadar diungkap di lidahnya, diungkap di bibirnya, bukan datang dari pengakuan dan dari hatinya, pembenaran secara tulus dengan penuh keyakinan dari hatinya, adakah pengucapan di lisan itu dah dikira sebagai orang yang beriman? Sepakat di kalangan para ulama menyatakan belum. Kerana sebab itulah iman itu perlu kepada tasdik, pengakuan dari hati seseorang yang dia mengakui benar-benar tiada Tuhan yang disembah dan mengakui bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, Rasul akhir zaman, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila keyakinan datang dari hatinya membenarkan konsep tersebut, diucapkan pula di lisan untuk diketahui oleh orang yang sekitar di sisinya bahawa benar dia itu mengaku Islam, dah dibuktikan melalui pengucapannya, barulah diperakui keislaman seseorang. Yang di kalangan ulama usuluddin yang lain dia membahaskan yang sepakat pengakuan dari hati, ucap lisan. Manakala amalan je secara anggota itu di kalangan para ulama usuluddin ada sedikit perbezaan pendapat. Ada yang menyatakan tiga-tiga ini kena ada. Pengakuan dari hati, pengucapan dari lisan, dan dibuktikan melalui amalan, baru betul dia beriman. Dan sebahagian ni mereka pula menyatakan cukup hanya pengakuan dari hati dan pengucapan lisan. Kalau dia tak beramal, dia dianggap orang berdosa. Contoh, dia dah pun mengaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengakui. Dia dah ucap pun syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bulan Ramadan dia tak berpuasa. Adakah dia kufur? Tak. Solat 5 waktu dia tak kerjakan. Adakah dia kufur? Tak. Dia hanya sekadar orang yang asi, berdosa. Kecuali kalau dia menyatakan solat tak wajib untuk dia, puasa tak wajib untuk dia, zakat tak wajib untuk dia. Bagi yang memiliki harta benda, dia kata tak wajib zakat untuk dia. Kalau ini yang diungkapkan dan dia tahu pengungkapan dia ini mencabar apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dia faham, dia tahu, dia berilmu, maka barulah sepakat para ulama menyatakan saat itu dia terkeluar daripada keislamannya, keimanannya, terkeluar daripada beragama Islam. Itu di kalangan para ulama. Sebab tu mereka sepakat dalam mendefinisikan keimanan itu, dua ini telah memadai sebagai bukti keimanan. Manakala penambahan amalan itu bagi mengukuhkan. Sebab tu ada juga di kalangan mereka membezakan antara Islam dan iman. Kalau sekadar mengaku dari hati dan ucap di lisan, baru Islam. Apabila dibuktikan dengan amalan, baru beriman. Dia telah pun membuktikan benar-benar dia beriman kepada apa yang diperintahkan oleh Allah
dan ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan para ulama ini juga membezakan di antara Islam dan iman. Apabila dah diamalkan, barulah ia boleh dikategorikan sebagai beriman. Sebelum dia membuktikan melalui amalan, dia dah pun mengucap kalimah syahadah, baru Islam. Sebab itulah dalam ayat Al-Quran Allah menegaskan, wal qalatil a'rabu amanna kul aslamna. Apabila ada di kalangan orang Badui yang telah pun memasuki Islam, mengucap kalimah syahadah, lantas mereka pun menyatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ini telah pun beriman. Lantas Allah menegaskan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberi jawapan kepada Badui tersebut, katakanlah kepadanya, kamu baru Islam. Maksudnya ucap syahadah itu baru Islam. Sebelum diamalkan dengan sempurna, tuntutan sebagai orang yang beragama Islam, yang memiliki tanggungjawab secara individu yang diperintahkan oleh Allah, selagi dia belum menyempurnakan amalan fardi itu, individu itu secara sempurna, dia masih belum dikategorikan sebagai orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua telah Allah kategorikan sebagai orang-orang yang beriman, bukan sekadar beriman saja, naik kepada maqam muttaqin, muqarrabin, muhsinin dan seterusnya lagi. Ya, tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala. Maksud jumhur Asy'ariyah dan Maturidiyah serta yang selain mereka dari Mu'tazilah seperti Salihi dan Ibnu Rawandi menafsirkan iman itu dengan tasdik, dengan pembenaran. Ya, tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, mana tokoh ilmuwan, tokoh yang menghuraikan tentang aliran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yakni Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, sepakat dalam memberikan penjelasan pembenaran itu memang adalah merupakan prasyarat utama untuk diakui keimanan seseorang. Dan di sebalik itu dihuraikan lagi pada mereka, dikatakan lagi, perlu diketahui bahawa iman itu ada 5 bahagian. Yang pertama, iman taklid, iaitu iman yang terbit dari sebab meyakini perkataan syekh, yakni guru, tanpa dalil. Ada orang yang telah mengucap kalimah syahadah, mengakui keislamannya, keimanan kepada Allah dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak lagi memiliki ilmu yang mendalam tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Iman dia itu dikategorikan sebagai iman pak turut, iman taklid, ikut-ikutan saja. Dia masih lagi belum memiliki nas, dalil, bukti untuk mempertahankan keyakinan dia yang dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang telah disepakati sebagai iman orang taklid. Sebelum saya sentuh dengan lebih mendalam, cuba kita ingatkan balik ketika kita membahaskan dalam kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam perbahasan iman itu ada iman taklid, ada iman ulama, ada iman malaikat, ada iman para nabi, ada iman orang awam macam kita ini. Ya, kalau iman taklid ani ikut-ikut, iman di kalangan yang dikatakan Allahumma salli ala Muhammad, nabi, iman para nabi ini adalah iman yang sentiasa meningkat. Iman para rasul mendata. Iman orang yang berilmu, orang-orang yang ulama ini sentiasa mereka menyubur dan sentiasa meningkatkan keimanannya. Walaupun tak dinafikan mereka itu ada juga melakukan dosa, tidak seperti para nabi yang terus meningkat kerana dia maksum. Ya, manakala iman orang awam macam kita ini ada ketikanya meningkat dan ada ketikanya menurun. Itu dalam perbahasan kitab yang telah pun kita ikuti. Dia lebih kurang sama seperti perbahasan yang dihuraikan dalam kitab ini, cuma pendekatan dalam menghuraikan bahagian iman itu adalah sedikit perbezaan. Namun dalam meletakkan kategori iman taklid sama
sepakat menyatakan dia hanya mengikut kata-kata di kalangan tok guru dia, tetapi dia masih lagi belum memiliki hujah yang kukuh, yang kuat, yang boleh untuk ia mempertahankan imannya apabila berbincang, berbahas berkaitan dengan soal ilmu tauhid dan seumpamanya. Oleh itu ya tuan-tuan, adakah di kalangan para ulama menolak iman taklid? Tidak. Iman taklid masih diakui oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, diterima keimanannya, namun ada kebimbangan jika berlaku perdebatan, perbahasan, dan dia tak mampu untuk mempertahankan pegangannya itu, dibimbangi, akan terjadilah sesuatu yang dikategorikan tergelincir dari keimanannya ataupun berubah keimanannya menjadi dia orang yang murtad, wa iyazubillah, disebabkan tidak memiliki kepahaman yang jelas berkaitan dengan ilmu kalam, dia berkaitan dengan perbahasan ilmu tauhid. Okey. Bahagian yang pertama disebut sebagai iman taklid. Yang kedua, iman ilmu. Kalau dalam kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebut iman ulama, para ulama, orang yang memiliki ilmu. Iman yang terbit dari sebab ma'rifah terhadap aqaid, terhadap pegangan keimanan ini, ilmu akidah ini, dengan dalil-dalilnya, dengan hujjah. Kita dah pun mengetahui dalil terbagi berdua, dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli, dalil berdasarkan hujah Al-Quran atau hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Contoh, apabila ditanya, adakah kamu percaya adanya Allah? Saya percaya. Apa bukti? Dia pun boleh sebut qul huwallahu ahad. Contoh, Allah itu Maha Esa. Maknanya dia telah pun membuktikan adanya dalil yang dia pegang, dia mengakui wujudnya Allah dengan berdasarkan ayat Al-Quran ataupun hadis dan seumpamanya. Itu tuan kata Allah, itu dalil nakli. Dalil aklinya pula, kalau dia boleh berhujah, saya yakin Allah ada. Sebab Allah adalah, maka ada alam ini. Itu secara logik akal. Dia boleh berhujah seumpama itu. Boleh mengutarakan pandangan, idea, pendapat, hujah dia seumpama itu. Itu dikategorikan sebagai iman orang yang berilmu. Orang yang telah memiliki dalil. Itu tuan kata Allah, mudah-mudahan sekurang-kurangnya kita dikategorikan sebagai orang yang beriman dalam kategori berilmu. Ialah seperti yang pernah saya sebut-sebutkan, mudah-mudahan kita ini dalam kehidupan sebagai orang yang beriman bermazhabkan Imam Syafi'i, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apabila kita telah pun menamatkan pembacaan kita, perbincangan kita satu-satu kitab, contoh dalam bidang tauhid, alhamdulillah sekurang-kurangnya dah ada satu kitab yang telah pun kita khatam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita dah ada asas. Rujukan saya kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagai pegangan saya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh lain, kitab dalam bidang fiqh. Saya dah pun baca kitab yang disusun oleh ulama-ulama dalam bidang Imam Syafi'i. Contohlah dalam membahaskan, contoh kitab Matla'al Badrain, contoh yang merupakan kitab fiqh yang kecil, yang merupakan kitab yang disusun oleh para ulama berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau orang kata, kamu mazhab apa? Syafi'i. Apa rujukan kamu? Kita boleh sebut kitab Matla'al Badrain sebagai contoh. Begitulah. Kamu ini, akui tak ilmu tasawuf itu betul? Ya, saya akui ilmu tasawuf itu betul. Apa rujukan kamu? Rujukan saya Ihya Ulumuddin sebagai contoh. Jadi sekurang-kurangnya apabila kita pegang kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita mempertahankan berdasarkan kitab ataupun rujukan yang pernah kita bincang, yang pernah kita baca, yang pernah kita berbahas, lantas mudah-mudahan inilah membuktikan pegangan akidah kita sebagai pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bermazhabkan Syafi'i, yang menerima pandangan para ulama tentang perbahasan ilmu tasawuf bahawa benarlah
pengakuan kita sebagai orang yang beriman yang sekurang-kurangnya dikategorikan sebagai iman ilmu. Itu Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sekurang-kurangnya berada dalam kategori ini. Yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Al-Maturidi dan Imam Asy'ari dikategorikan sebagai iman ayan. Iman ayan ini ialah iman yang terbit dari sebab hati selalu muraqabah, mengawasi, yakni mengawasi bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sekira tidaklah lenyap Allah itu dari hatinya sekejap mata pun. Yakni yang dimaksudkan hatinya sentiasa ingat kepada kebesaran Allah. Fikirannya sentiasa ingat membesarkan Allah. Lisannya sentiasa menyebut kebesaran Allah. Inilah yang disebut sebagai iman ayan. Yang dia hatinya sentiasa muraqabah. Hatinya sentiasa dekat, hampir, sentiasa membesar, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Tuhan nanti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang seperti ini pastinya orang-orang yang selalu membasahkan lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita dapat sekali-sekala seumpama ini pun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diri kita ini termasuk sekadang-kadang berada di dalam iman ayan atau yang lazimnya konsisten iman orang yang berilmu. Sekurang-kurangnya kita telah pun memiliki kedudukan. Ada ketikanya iman meningkat, duduklah di tahap iman ayan ini. Mudah-mudahan begitulah yang Allah kurniakan dalam kehidupan kita. Ataupun satu tingkatan yang lebih tinggi lagi yang dibahaskan oleh para ulama ini sebagai iman haqq, iaitu iman yang terbit dari sebab musyahadah, yakni menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Tuan dan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini orang-orang yang sentiasa dalam meletakkan hatinya kebergantungan, tawakalnya kepada Allah, dan tak pernah dalam dirinya merasa sesuatu anggapan sakwasangka, perasaan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya sentiasa husnuzan, sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menerima ujian yang Allah beri, sentiasa redha dan sabar. Sentiasa dalam keadaan syukur apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tanda-tanda ini dalam kehidupan kita, maknanya iman kita dah naik kepada satu tahap imanul haqq. Orang yang sentiasa berbaik sangka kepada Allah, sentiasa syukur, redha, sabar atas ketetapan takdir Allah, maka inilah kedudukan iman orang yang dikategorikan imanul haqq. Sebagai contoh tuan-tuan, satu kisah yang dikaitkan dengan cucu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cucu Sayyidina Umar yang bernama Sayyidina Syekh Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Tuan-tuan, saya nak kaitkan tentang sentiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan redha atas ketetapan yang Allah takdirkan. Syekh Salim ini dikatakan antara 7 ulama yang hebat, yang masyhur di kota Madinah, di antara orang para tabi'in yang cukup terkenal kezuhudannya, kealimannya. Dia adalah antara orang yang cukup disegani oleh khalifah pada waktu itu yang bernama Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Tuan dan Allah Subhanahu wa taala, apabila Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengetahui Syekh Salim sedang menuju dari Madinah menuju ke Mekah untuk menunaikan haji, maka khalifah mengambil keputusan daripada Kufah
turun ke Mekah untuk turut sama mengerjakan haji pada tahun berkenaan dengan harapan boleh bertemu dengan cucu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Apabila masuk ke Masjidil Haram, didapati orang yang sedang mendengar kuliah Syekh Salim ini begitu ramai orang yang mendengar. Dan antara yang turut sama mendengar adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada waktu itu. Selesai saja Syekh Salim menyampaikan kuliahnya. Lantas Khalifah pun mendekatkan diri kepada Syekh Salim dan dia pun mengutarakan sesuatu pernyataan. Wahai Tuan Guru Syekh Salim, sekiranya kamu berhajat sesuatu, sebutlah, saya akan tunaikan apa saja permintaan kamu pada hari ini. Lantas Syekh Salim apabila memandang orang yang bercakap, dia kenal ini adalah Khalifah. Lantas dia pun jawab, maaf Khalifah, takkanlah dalam Masjidil Haram saya nak meminta sesuatu. Malulah kepada Allah ketika kita berada dalam Masjidil Haram ini. Ya tuan, nanti Allah Subhanahu wa taala. Lantas selepas solat, apabila semua jemaah pun keluar, Syekh Salim pun keluar daripada Masjidil Haram dan Khalifah Abdul Malik bin Marwan menjejakinya, ikut di belakangnya, dan apabila dah sampai luar Masjidil Haram, lantas pun mendekati Syekh Salim dan dia menyatakan, wahai Tuan Guru, kalaulah tadi dalam masjid apabila saya menyatakan mintalah sesuatu, kamu menjawab di dalam masjid malulah meminta sesuatu yang bersifat keduniaan, malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita dah pun berada di luar Masjidil Haram. Sekarang saya nak tawarkan lagi, mintalah apa saja permintaanmu, nescaya saya akan tunaikan. Apa jawapan Syekh Salim pada waktu itu? Wahai Khalifah, kalaulah kepada Allah yang memiliki segala-galanya, saya tak minta. Saya hanya reda apa yang Allah nak beri. Takkanlah saya nak minta dari makhluk Allah yang hanya terhad apa yang dimiliki. Tuan-tuan dan Allah, cuba pahami hal ni. Ini makam orang-orang khawas macam Syekh Salim. Tak sama macam kita, tuan-tuan. Kita masih memerlukan, kita masih meminta, kita masih berdoa, kita masih memohon. Itu makam kita. Tapi makam macam Syekh Salim ini, bagi dia apa saja yang Allah dah berikan, dia reda. Kerana setiap manusia ada ketetapan takdir, qada dan qadar di sisi Allah. Dan pasti apa yang berlaku semuanya tertakluk kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Pegangan inilah saya nak gambarkan adalah pegangan iman hak. Orang yang dah sampai ke tahap itu, terima saja apa yang Allah takdirkan. Dia kalau ada banyak, syukur. Ditakdirkan sedikit, dia pun masih bersyukur. Redha apa saja yang diberi, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza kita. Kalau kita mungkin sebagai orang berniaga, apabila untung besar, alhamdulillah syukur. Apabila kurang untung ataupun rugi, mungkin dah merusingkan, risau. Mungkin dah membimbangkan. Tapi bagi orang-orang yang sampai ke tahapnya, banyak ke sedikit ke, tetap syukur kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahanlah ketika kita yang sedang berdepan dengan ujian COVID-19 ini juga, mudah-mudahan antara orang yang sentiasa tenang, sabar, syukur atas ujian yang ada, yang mudah-mudahan kalau ini boleh berlaku dalam hidup kita, mudah-mudahan kita sampai ke tahap imanul haq. Walaupun ujian ini berat, walaupun hal ini besar, berat, tetapi kalau kita boleh tenang kehidupan kita, kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tenang, tak runsing, tak bimbang, percaya dan yakin setiap yang berlaku di bawah ketetapan takdir Allah. Kalau ditakdirkan sehat, syukur. Kalau ditakdirkan sakit, tenang untuk berdoa, minta agar Allah berikan obatnya. Itu tuan nanti Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi orang yang mempersoal, mempertikai dan seumpamanya. Ayat tu takkan sampai ke tahap imanul haq.
Ya, mudah-mudahan boleh dipahami tentang apakah yang dimaksudkan dengan imanul haq tersebut. Ya tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala. Dan iman yang kelima yang disebutkan sebagai iman hakikat, yaitu iman yang terbit dari sebab keadaannya yang tidak bersaksi kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh tuan-tuan, orang yang sampai kepada iman hakikat ini, antara contoh yang besar yang boleh kita jadikan untuk memudah kita faham, iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat antara kisah yang boleh kita jadikan contoh. Apabila Abu Jahal menyatakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, takkah kamu suka kalau aku nak sebut pada kamu satu kisah yang telah pun aku dengar tadi dari sahabat kamu yang menyatakan bahawa malam tadi dia telah pun pergi ke Masjidil Aqsa dan pagi ni dia balik. Kamu boleh terima tak, ya Abu Bakar?" Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tanya balik pada Abu Jahal, "Siapa yang cakap ni?" Maka Abu Jahal kata, "Sahabat kamu Muhammad." Apa yang diucap oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Apa sahaja yang diucap oleh Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaulah dia pergi sampai ke langit pun malam tadi, aku percaya. Itu nak sebutkan keyakinan yang dah tak ada keraguan terhadap benarnya sesuatu yang dibawa, yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah iman hakikat. Segala yang termaktub dalam Al-Quran, dalam hadis yang dibawa, yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada sesuatu yang datang kekeliruan ke, kekaburan ke, rasa orang kata kekaburan ke, ataupun kesamaran. Tak ada. Dia pegang dengan penuh keyakinan yang bulat. Kalau kita mampu sampai ke tahap itu, maknanya kita telah pun sampai kepada iman hakikat. Kisah lain untuk kita membuktikan, untuk menyatakan keadaan ini boleh berlaku atau tidak kepada manusia. Boleh. Contoh, saya rasa saya pernah cerita pada tuan-tuan tentang kisah perbincangan di antara Imam Malik dengan anak muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam membahaskan soal rezeki. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas Imam Malik menyatakan rezeki dari Allah telah Allah tetapkan, dan rezeki dari Allah itu boleh berlaku tanpa diusahakan. Maka Imam Syafi'i kata, tak, rezeki memang datang dari Allah, tapi kena usaha. Kena ada pekerjaan, kena ada usaha. Maka Imam Malik tetap mempertahankan hujahnya, Imam Syafi'i juga mempertahankan hujahnya. Maka Imam Syafi'i pun minta izin untuk keluar dari rumah Imam Malik. Dalam perjalanan menuju ke rumahnya, Imam Syafi'i mendapati melalui satu kebun, dan pada ketika itu didapati kebun yang ada itu ada orang yang sedang bekerja. Lantas Imam Syafi'i pun terfikir macam mana dia nak berhujah dengan Imam Malik, dan dia pun jumpa tuan kebun itu untuk dia bekerja. Selepas selesai kerja-kerja yang diberikan, sebelah petang itu Imam Syafi'i dibayarkan imbuhan ganjarannya dengan diberikan buah-buahan yang ada di kebun tersebut untuk sebagai gaji dia hari itu. Kalau tak silap saya, buah yang dia hadiahkan itu, yang dibayar gaji, ialah buah anggur. Lantas Imam Syafi'i pun apabila dapat gaji dia dengan buah anggur tersebut, Imam Syafi'i pun menyatakan, saya akan pergi balik ke rumah guru saya Imam Malik untuk menyatakan kepadanya, nak dapat rezeki dari Allah kena bekerja. Lantas Imam Syafi'i pun pergi ke rumah Imam Malik, minta izin masuk dalam rumah. Imam Syafi'i pun kata, syukur, alhamdulillah, Allah telah beri rezeki pada saya. Saya bekerja hari ini dan alhamdulillah, ini rezeki yang saya dapat dari Allah dengan syarat bekerja.
nak memperkatakan hujahnya kena bekerja. Maka Imam Malik pun kata syukur alhamdulillah. Sekejap bagi saya selesai kisah ni. Imam Malik pun menyatakan bahawa syukur alhamdulillah, rezeki datang dari Allah. Allah telah tetapkan rezeki untuk saya, walaupun saya tak bekerja, dapat juga buah anggur hari ini. Nak katakan yakin kepada rezeki datang dari Allah. Bagaimana datang rezeki itu, Allah yang menentukan. Ada orang yang bekerja baru datang rezeki itu. Ada orang yang hanya yakin Allah dah tentukan rezeki. Cara bagaimana Allah nak datangkan? Cara Allah. Maka Imam Malik kata, rezeki aku datang untuk dapatkan buah anggur ini melalui kamu. Kamu yang datang bawa rezeki ini yang Allah telah tetapkan untuk aku. Oleh itu ya tuan, dua konsep ni duduk betul. Cuba ikut tahap. Makam mana? Bagi orang yang dah sampai makam iman ma'rifah, dia yakin kalau rezeki dia hari ini, dia ada rezeki nasi untuk dia, pasti akan ada rezeki itu untuk dia. Tapi bagi orang yang berada di makam yang lain daripada itu, nak dapatkan nasi, kena usaha, kena kerja. Jadi nak katakan, inilah dalam membahaskan makam-makam iman. Namun apabila kita dalam membahaskan ini, kita pun ukur diri kita, kita berada di tahap yang mana. Kalau kita berada di tahap makam iman hakikat, maknanya kita tak akan runsing. Walaupun kita duduk di masjid, kita berzikir, kita baca Quran, lepas tu kita bekerja, kita tak fikir berapa banyak yang Allah nak beri, apa yang kita usahakan, sekadar mana yang kita dapat, kita akan terima dengan syukur. Tenang, tidak ada yang merunsingkan. Itu orang yang dah sampai ke tahap iman hakikat. Wallahu a'lam. Bagi laluan untuk azan. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Innaka la tuhlibul mi'ad. Kita sambung sekali lagi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang kitab ini lagi, maka taklid itu untuk orang awam. Ini yang disebutkan iman taklid menurut Syekh Ibrahim Al-Laqani sebagai kedudukan iman orang awam. Walaupun saya agak kurang setuju secara umumnya untuk taklid itu kepada keseluruhan orang awam. Kerana taklid ini biasanya orang-orang yang tak berusaha untuk menambahkan ilmu. Kerana di kalangan orang awam itu ada di kalangan mereka yang sampai kepada iman orang yang berilmu. Ya, bukan sekadar hanya pak turut semata-mata. Ya. Walaupun ada sedikit perbezaan pandangan ya, dengan pengarang, namun pengarang meletakkan secara umumnya untuk taklid ni orang awam. Itu secara umum lah. Tapi bagi saya, tak semestinya orang awam semua berada dalam iman taklid. Ada di kalangan orang awam itu yang dah masuk kepada iman ilmu. Ya, maknanya apabila dia belajar ilmu tauhid, dia faham tentang apa perbahasan ilmu tauhid, maknanya sebagai iman orang yang berilmu, bukan sekadar hanya pak turut. Bagi yang pak turut ni, itulah yang dikatakan mereka yang bertaklid saja di dalam persoalan keimanan. Ya, tak apalah, kita fahami dalam persoalan taklid ni secara umumnya sesuai untuk kategori orang awam. Okey. Dan pengarang menyatakan lagi iman ilmu tu untuk orang-orang yang mempunyai dalil, untuk mereka yang memiliki hujah, khususnya di kalangan para ulama. Manakala iman iyan pula untuk ahlul muqarabah, orang-orang yang sentiasa dekat, hampir kepada Allah, dan dinamakan juga sebagai maqam muraqabah. Ini kedudukan iman iyan. Manakala iman al-haq untuk orang-orang yang arif. Istilah arif ini di kalangan ulama tasawuf, mereka menggelarkan kepada ulama-ulama yang sampai kepada maqam auliaullah sebagai digelar sebagai arif billah. Ya, orang yang dekat, yang hampir, yang yakin, yang tahu selok-belok perkara persoalan berkaitan dengan perbahasan ilmu kalam ini, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka digelar sebagai al-arif, al-arif billah. Inilah yang dikatakan maqam al-haqq. Manakala dia juga dinamakan sebagai maqam musyahadah. Ya, untuk maqam al-haq ini juga disebut sebagai maqam musyahadah. Manakala dikatakan serta hakikat untuk orang-orang waqif berhenti dan dinamakan dengan maqam fana, yakni maqam binasa terhadap selain Allah dan tidak bersaksi kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut sebagai maqam ma'rifah.
Ya tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, maksud orang yang fana ini, bagi dia tiada apa yang ia lakukan kecuali segala-galanya dengan izin Allah. Tiada apa yang ia ada pada dirinya kecuali semuanya milik Allah. Kalau bercakap tentang baju, ini adalah milik Allah, saya hanya dapat rezeki daripadanya. Makan, ini milik Allah, saya hanya memakan daripada rezeki yang Allah beri. Begitulah seterusnya. Ini makam orang-orang yang sampai kepada makam hakikat. Ya, tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, dia tak akan ada dalam dirinya kalaulah sesuatu kejayaan yang dia usahakan. Dia tak akan kata ini kerja yang saya buat, ini usaha yang saya buat, ini ketekunan yang saya buat. Tak, pastinya dia akan menyatakan semua ini izin Allah. Allah yang mengizinkan. Ya, kalau orang puji pun semuanya ini kehebatan milik Allah. Saya tak ada apa-apa. Semua segala-galanya Allah izin. Beza dengan kita tuan-tuan, barangkali iman orang-orang yang berilmu macam kita ini, barangkali alhamdulillah kerana saya berusaha Allah izin dapatlah yang saya usahakan. Ya, mungkin kita masih lagi ada kaitkan dengan usaha kita. Kita tak serahkan segala-galanya, ini semua milik Allah, segala-galanya izin Allah. Tak ada pun nak mendakwa tentang apa yang dibuat. Apabila segala-gala yang dilakukan semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikategorikan sebagai orang-orang yang sampai kepada makam fana. Ya, sebab tu dikisahkan insan-insan yang hebat, cucu Sayyidina Abu Bakar kaya raya, tapi tak pernah terpaut kepada kekayaan harta benda yang ditinggalkan oleh datuknya. Begitulah keturunan Sayyidina Osman tak terpaut kepada kekayaan yang ditinggalkan oleh datuknya, kerana dia dah sampai kepada makam fana. Apa yang ada sekadar yang dia perlukan. Ya tuan-tuan, nanti Allah memberkati kekayaan harta benda yang dimiliki oleh Sayyidina Osman, sampailah kekayaan itu masih lagi diwarisi oleh keturunannya sehingga selepas 1400 tahun masih lagi melimpah ruah kekayaan yang ditinggalkan oleh Sayyidina Osman itu dimanfaatkan oleh keturunannya. Itulah keberkatan rezeki yang Allah beri pada Sayyidina Osman yang sentiasa mewakafkan harta benda kekayaannya untuk Islam. Bayangkan dah selepas 1400 tahun, cucu cicit apa yang kat bawah-bawah tu, apa nak digelar, wallahualam lah, ke maknanya keturunannya masih boleh memanfaatkan kekayaan yang ditinggalkan oleh Sayyidina Osman. Masya Allah. Nak kita nak yakinkan kepada diri kita ni, keberkatan rezeki yang digunakan di jalan Allah, Masya Allah, keberkatannya berpanjangan sampai keturunan-keturunannya pun masih lagi merasai keberkatan rezeki tersebut. Berbalik pada kitab kita, adapun hakikatul hakikat, maka dia adalah untuk sekalian rasul, dan Allah telah mencegah kita untuk menyingkapnya. Oleh itu, satu lagi makam iman yang sentiasa terus meningkat, tak pernah terhenti ataupun menurun. Yang kalau dalam pembahasan ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dikatakan iman yang terus meningkat, tak pernah menurun walau sekali. Itulah iman para nabi, yang diistilahkan dalam kitab ini pula sebagai iman hakikatul hakikah. Dan Syekh Ibrahim menyatakan tak boleh nak dikaji. Ini rahsia antara Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma boleh ceritalah. Nak boleh ceritakan macam mana kedudukan hakikatul hakikah ini. Contoh, apabila Nabi Ibrahim bermimpi, Allah arahkan sembelih Nabi Ismail. Kalau orang ada iman hak, ada iman ayan, dia takkan mampu buat nak menyembelih anak. Tapi bagi orang yang dah sampai kepada hakikatul hakikah, ini arahan Allah, yakin, perintah Allah, tak boleh dipetikai. Sebab itulah Nabi Ibrahim tak ada rasa kebimbangan ketika membawa Nabi Ismail untuk disembelih sebagai ibadah korban pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nak sebutkan hakikatul hakikah.
Contoh kedua, ketika mana Nabi Ibrahim nak dicampakkan ke dalam api, bukankah Jibril alaihissalam juga menawarkan, wahai Nabi Ibrahim, kalau kau minta dari Allah supaya turunkan hujan, nescaya akan keturunkan hujan. Apa jawapan Nabi Ibrahim? Hasbunallah. Tengok, bagi orang yang sampai kepada, insan yang dah sampai kepada maqam haqiqatul haqiqah, dia akan nyatakan, cukup bagiku Allah sebagai tempat memberi pertolongan. Angin, awan, mendung ingin memberikan khidmat kepada Nabi Ibrahim, tetap ucapan hasbunallah. Begitulah makhluk-makhluk yang lain ingin memberi bantuan kepada Nabi Ibrahim, tetap dengan mengucapkan hasbunallah. Oleh itu ya tuan-tuan, itu contoh tentang kedudukan orang yang dah sampai, nabi-nabi, rasul-rasul yang dah sampai kepada haqiqatul haqiqah, kedudukan imannya yang tidak ada berbelah bagi terhadap sesuatu perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita tak mungkin tercapai. Sebab tu ditegaskan, tak boleh dikaji. Tak ada siapa boleh nak mengkaji dan menyingkap tentang kedudukan iman haqiqatul haqiqah. Hanya Allah saja yang maha mengetahui. Dan dikata mencegah kita untuk menyingkapnya, maka tiadalah jalan untuk menerangkannya. Jadi macam mana nak dijelaskan kedudukan itu? Tiada di kalangan para ulama usuluddin akidah Ahlussunnah wal Jamaah boleh menjelaskan. Oleh itu ya tuan-tuan, sebagai panduan untuk kita bersama, ini di kalangan para ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan tentang makam haqiqatul haqiqah tiada siapa boleh terang. Kalau kita dengar selepas ini, saya orang yang tahu tentang makam haqiqatul haqiqah, awas. Itulah penyataan orang yang bohong, orang yang berdusta. Kalau kita ada dengarlah lepas ni, kamu nak tahu apa cerita apa? Tentang hakikat marifah, hakikat apa? Okey, kalau nak cerita tentang hakikat makrifah, musyahadah, kita boleh dengar. Tapi kalau kata saya pun faham dan tahu dengan mendetail tentang kedudukan makam iman haqiqatul haqiqah, awas. Kalau kita dengar, kita akan terpedaya kepada bisikan-bisikan syaitan dan iblis. Tiada siapa sebenarnya boleh menghuraikan benda tersebut. Itu rahsia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam ma a'lam. Wallahu khairum mimma la a'lam. Aku lihaza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Ada perbincangan? Bismillahirrahmanirrahim. Allah ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.